Mereka berempat berundur beberapa tapak ke belakang, jauhkan diri dari sosok yang ada dekat tepi Kasim. Sosok perempuan dengan baju putih lusuh dipenuhi tanah dan berbau hanyir berada beberapa kaki je dari tempat mereka. Cepat-cepat pemandu masuk dalam kereta, cuba hidupkan enjin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi dua kisah dari Abang Syukur, Tali Pocong dan Rusia. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Pukul 9 pagi, Abang Syukur berlepas dari KLIA menuju Jakarta untuk satu tugasan selama 10 hari dekat sana. Ini bukan pertama kali Abang Syukur ke sana. Kali ni, dia check in di sebuah hotel dekat kawasan Jalan Tamrin, Jakarta. Sebuah hotel 5 bintang yang berkonsepkan arkitektur Jawa. Sebenarnya Abang Syukur tak berapa suka hotel ni, tapi disebabkan masa tu itulah satu-satunya hotel yang harganya murah dan bertaraf 5 bintang, jadi dia ketepikan rasa tak suka tu. Abang Syukur sampai Jakarta lebih kurang pukul 10 pagi waktu tempatan. Dekat sana, Abang Syukur ada seorang pemandu yang syarikat sediakan untuk kemudahan Abang Syukur selama dia bertugas dekat Jakarta tu. Sementara tunggu waktu check-in hotel, Abang Syukur pergi restoran makanan Padang milik sahabat dia bernama Robert di daerah Kebun Kelapa. Sampai dekat restoran, Robert dah menunggu. Robert ni seorang mualaf. Masa tengah makan sambil berbual tu, Abang Syukur teringat seorang lagi sahabat bernama Denny. Bila Abang Syukur tanya pasal Denny, tiba-tiba Robert macam orang yang ketakutan, melilau mata dia pandang sekeliling sambil berkata, "Jangan sebut nama dia, nanti dia datang." Baguslah dia datang. Aku dah lama tak jumpa dia. Lepas Abang Syukur cakap macam tu, Robert terus tepuk dahi. Kemudian Robert minta diri sebab ada urusan sikit dan suruh Abang Syukur tunggu sampai dia datang. Punyalah lama Abang Syukur tunggu Robert, dia tak datang-datang. Akhirnya Abang Syukur buat keputusan nak check in dulu. Sebelum bergerak ke hotel, Abang Syukur suruh manager restoran bagi tahu Robert esok Abang Syukur datang lagi lepas waktu kerja. Pukul 4 petang, Abang Syukur sampai dekat hotel. Selesai urusan check-in, Abang Syukur naik ke bilik, berkemas dan bersiap nak keluar pergi beli SIM card dan makanan untuk makan malam. Kebetulan hotel tu bersebelahan dengan mall. Senanglah Abang Syukur pergi jalan kaki je. Lepas beli barang, Abang Syukur berjalan ke hotel semula. Baru je dia melangkah masuk dalam hotel, bahu Abang Syukur dicuit seseorang. Bila Abang Syukur toleh, rupanya kawan dia, si Denny. Seronok betul Abang Syukur masa tu sebab dah lama tak jumpa Denny. Lepas bersalam, Abang Syukur ajak Denny pergi minum kejap dekat coffee house. Lepas pesan minuman, mereka berbual. Denny ada bagi tahu kawan-kawan lain jauhkan diri dari dia. Abang Syukur hanya suruh dia sabar je. Tak lama kemudian, Denny minta diri untuk pulang sebab tak nak ganggu Abang Syukur berehat. Lepas tu Abang Syukur naik ke bilik semula. Esoknya dalam pukul 5 petang, lepas habis buat kerja, Abang Syukur telefon Robert nak datang restoran dia. Robert mengiyakan dan bagi tahu kejap lagi Pijo datang. Abang Syukur seronok lah dapat jumpa seorang lagi kawan. Sampai dekat restoran, Robert dengan Pijo dah menunggu. Mereka pun berbual dan bertanya khabar. Abang Syukur ada bagi tahu juga semalam Denny datang hotel jumpa dia. Bila dengar Abang Syukur sebut nama Denny, Robert dengan Pijo berpandangan macam terperanjat bila dengar nama Denny. "Kamu jangan bercanda Kur," kata Pijo. "Serius, Denny ada mengadu kamu jauhkan diri dari dia." Pijo tanya Robert sama ada Abang Syukur dah tahu kisah sebenar atau tak. Robert cakap semalam dia nak bagi tahu, tapi bila dia balik semula ke restoran, Abang Syukur dah tak ada. Abang Syukur marah jugalah sebab mereka berdua jauhkan diri daripada Denny. Kata Pijo, tak ada siapa jauhkan diri dari Denny kalau Denny itu manusia normal. Denny dah meninggal lebih kurang 2 minggu lepas. Sekarang ni dia gentayangan sebab nak minta tolong bukakan tali pocongnya. Abang Syukur terdiam.
Pocong? Meninggal sebab apa? Tanya Abang Syukur. Kata Pijo, Danny meninggal sebab kena tikam masa berlaku rompakan. Dia meninggal dekat tempat kejadian. Macam mana dia boleh gentayangan? Soal Abang Syukur. Katanya adik Danny tak boleh terima kenyataan abang dia dibunuh. Masa pengebumian tu, adik dia tak buka ikatan tali jenazah supaya abang dia boleh balas dendam. Dan sekarang kalau sebut nama dia, Danny akan datang dan minta tolong bukakan ikatan tali pocong dia tu. Abang Syukur semakin tak keruan sebab takut Danny akan datang jumpa dia. Dan yang paling sadis, kalau dia datang menyerupai pocong. Lepas berbual, tiba masa Abang Syukur balik ke hotel. Hari pun dah malam. Sampai dekat hotel, Abang Syukur nampak Danny dah tunggu dia. Abang Syukur beranikan diri datang dekat Danny dan ajak dia minum dekat coffee house. Walaupun ketika itu Abang Syukur dah menggigil ketakutan. Kali ni Abang Syukur pesan satu je minuman sebab dah tahu Danny tu bukan manusia. Abang Syukur bersuara, Dan, aku dah tahu kau dah meninggal dan harap sangat-sangat pada kau. Janganlah kau wujudkan diri dalam bentuk pocong. Aku jauh dari keluarga, jauh dari negara. Aku risau kalau apa-apa jadi pada aku, siapa yang nak tolong? Kau pun nak jauhkan diri dari aku ke? Bukan macam tu. Kau boleh datang jumpa aku bila-bila masa kau suka, asalkan kau jangan datang dalam bentuk pocong. Aku takut dah aku tetap kawan kau, Danny. Abang Syukur bersuara sambil tertunduk nak menangis sebab takut. Bila Abang Syukur angkat kepala, Danny dah tak ada. Tanpa buang masa, dia terus bayar harga minuman. Sebelum naik ke bilik, Abang Syukur tanya pelayan yang hantar bil tu, dia ada nampak tak dengan siapa Abang Syukur duduk tadi? Pelayan tu kata tak nampak. Semalam pun sama. Abang Syukur order 2 minuman, tapi dia nampak Abang Syukur seorang. Abang Syukur terdiam dan terus naik ke bilik. Malam tu Abang Syukur berdoa supaya tak diganggu dengan benda yang bukan-bukan. Dan Alhamdulillah, Abang Syukur dapat tidur dengan tenang tanpa gangguan. Pagi tu, Abang Syukur bangun dalam kebingungan. Bingung dengan apa yang Danny alami. Macam mana nak selesaikan masalah si Danny ni? Sampai dekat pejabat pun Abang Syukur asyik terfikirkan masalah ni. Akhirnya, dia buat keputusan nak telefon Robert dan suruh Robert jumpa ahli keluarga Danny dan bagi tahu kejadian ni. Robert kata mereka dah bagi tahu keluarga Danny, tapi keluarga Danny tak percaya. Boleh pula mereka cakap kawan-kawan si Danny ni semua fitnah Danny. Petang tu Abang Syukur balik terus ke hotel sebab Pijo nak bawa dia pergi keluar makan malam. Mereka menuju ke bandar seafood untuk makan malam dan dekat situ juga dah ada kawan-kawan lain yang datang, termasuk adik-adik Danny iaitu Sam dan Aspa. Abang Syukur sangat teruja jumpa mereka sebab Sam ni agak rapat dengan Abang Syukur. Mereka pernah tinggal sama-sama masa Abang Syukur dekat London dulu. Aspa pula adik perempuan Danny, kakak kepada Sam. Mereka 3 beradik je. Lepas makan malam, Abang Syukur beranikan diri tanya Sam dan Aspa tentang si Danny ni. Bila dengar jawapan Sam, Abang Syukur terkejut sebab Sam mengaku memang dia yang buat macam tu sampai abang dia si Danny tu bergentayangan. Tapi kata Sam, dia takkan betulkan perkara tu selagi Danny tak balas dendam pada pembunuh-pembunuhnya dan berjanji dia akan berkomunikasi dengan Danny, suruh Danny jangan ganggu kawan-kawannya lagi. Abang Syukur, Pijo dan Robert terdiam bila Sam cakap macam tu dan mereka habiskan malam tu dengan berbagai persoalan yang tak terjawab. Masa Abang Syukur dan Pijo nak keluar dari kawasan parking, mereka berdua nampak Danny dekat tepi jalan, pandang mereka dengan wajah yang sayu. Abang Syukur dan Pijo saling berpandangan dan sepanjang perjalanan mereka tak banyak bercakap. Masing-masing layan perasaan je. Malam tu tak ada apa-apa yang jadi. Esoknya lepas habis kerja, Abang Syukur berangkat ke Jambi untuk tugasan seterusnya. Sampai dekat Jambi lebih kurang pukul 9 malam. Abang Syukur check in di sebuah hotel dekat tengah-tengah bandar Jambi. Beberapa orang rakan sekerja Abang Syukur dah hadir dekat hotel tu sebab esok pagi-pagi mereka akan berangkat ke daerah Kerinci. Perjalanan dari Jambi ke Kerinci lebih kurang 14 jam naik kereta. Malam tu Abang Syukur berehat je sebab esok nak tempuh perjalanan yang panjang. Esoknya dalam perjalanan ke Kerinci, mereka lalu satu jalan mendaki memutari sebuah gunung yang penuh dengan hutan belantara. Jalan tu betul-betul cukup untuk 2 kenderaan berselisih dan dekat dengan jurang. Silap sikit je boleh terjunam ke dalam gaung. Pemandu yang bawa tim Abang Syukur tu orang tempatan dan memang cekap bawa kereta dekat jalan tu. Lebih kurang pukul 9 malam, masa dekat lingkaran keempat mendaki gunung tu, tiba-tiba kereta mereka ada masalah. Terasa berat dan tak mampu nak daki sampai ke lingkaran ketujuh, iaitu tempat berehat sebelum turun semula dari gunung tu hingga ke tempat tujuan. Abang Syukur bertiga termasuk pemandu 4 orang semuanya jadi kelang kabut sebab masa tu dah gelap dan mereka berada betul-betul dekat kawasan hutan di tepi jurang. Nasib baik lampu kereta tak mati. Abang Syukur mula risau. Bukan risaukan hantu ke syaitan ke, tapi risau haiwan
liar, terutama sekali harimau. Kemudian mereka berempat turun dari kereta. Cuaca sangat sejuk dan berkabus. Masa pemandu tengah cuba betulkan sesuatu dekat bonet depan, tiba-tiba lampu kereta terpadam. Suasana sekeliling jadi gelap gulita. Masing-masing dah mula ketakutan. Pemandu cuba telefon seseorang tapi tak ada lain pula. Nampak gayanya kita kena tunggu kalau ada kenderaan lain yang lalu, kata pemandu tu. Jam dah masuk pukul 10 malam. Mereka semua tahu mustahil ada kenderaan lalu waktu macam tu. Abang Syukur, Chua dan Kasim berdiri depan kereta sambil perhati pemandu yang tengah cuba baiki kerosakan. Tiba-tiba Chua pegang tangan Abang Syukur dengan agak kuat. Muka dia betul-betul dalam ketakutan. Abang Syukur tanya kenapa. Chua juihkan bibirnya ke satu arah. Bila Abang Syukur dan Kasim tengok, Astaghfirullahalazim. Abang Syukur beristighfar agak kuat sampai pemandu pun tengok sekali. Mereka berempat berundur beberapa tapak ke belakang, jauhkan diri dari sosok yang ada dekat tepi Kasim. Sosok perempuan dengan baju putih lusuh dipenuhi tanah dan berbau hanyir, berada beberapa kaki je dari tempat mereka. Cepat-cepat pemandu masuk dalam kereta, cuba hidupkan enjin. Mereka bertiga masih terkaku berdiri depan sosok perempuan tu. Perempuan hodoh tu hanya menyeringai pandang mereka bertiga. Rambutnya sangat panjang sampai cecah ke tanah. Tiba-tiba Kasim laungkan azan dengan sangat kuat. Masa Kasim tengah laungkan azan tu, perempuan tu terbang melayang ke arah mereka sambil mengilai dengan amat kuat. Hilaiannya tak berhenti-henti, macam seronok tengok mereka dalam ketakutan. Lepas Kasim habis laungkan azan, dengan pantas mereka bertiga masuk dalam kereta. Abang Syukur duduk sebelah pemandu, perhati keadaan dekat luar yang gelap dan nampak sosok tu masih ada dekat sebelah kiri depan kereta. Dalam beberapa kaki je tengah berdiri sambil mengilai-ngilai. Sebelah kiri tu jurang, maknanya sosok tu tengah terapung-apung atas jurang. Pintu bonet depan masih terbuka lagi. Kemudian pemandu turun nak tutup bonet depan. Tapi baru je dia berada sebelah bonet kereta, sosok perempuan tu terbang ke arah pemandu. Pemandu tu terus terjatuh pingsan. Mereka bertiga bertambah panik, tak tahu nak buat apa. Kasim terus laungkan azan sekali lagi sekuat-kuatnya sampai kereta tu digoncang-goncang dengan sangat kuat. Lebih kurang setengah jam baru gangguan tu beransur-ansur hilang. Dalam keadaan panik, tiba-tiba ada satu cahaya kereta suluh ke arah mereka dari arah belakang sambil bunyikan horn. Kemudian kereta tu berhenti belakang kereta mereka. Tak lama lepas tu tingkap kereta diketuk. Ada beberapa orang lelaki dekat luar suruh mereka buka pintu. Abang Syukur nampak ada yang tengah sedarkan pemandu yang pingsan tadi. Bila dah rasa selamat, mereka pun buka pintu. Jangan takut, kami ranger yang sedang buat rondaan, kata salah seorang daripada mereka. Abang Syukur tengok plat kenderaan mereka berwarna merah, bermakna mereka betul-betul tengah bertugas. Mereka berkumpul depan kereta ranger tu sambil tunggu salah seorang ranger betulkan kereta mereka. Lepas kereta dah okey, ranger tu kata mereka akan ikut tim Abang Syukur dari belakang sampai ke kawasan rehat di lingkaran ketujuh tu. Dekat situ nanti baru ranger benarkan mereka ceritakan apa yang mereka alami. Dalam pukul 3 pagi mereka sampai dekat kawasan rehat tu. Dekat situ salah seorang ranger tanya apa yang jadi. Lepas dengar cerita dari tim Abang Syukur ni, salah seorang ranger tu kata kawasan tu memang banyak kejadian macam tu. Sosok perempuan tu adalah penunggu dekat situ. Biasanya kalau ada sesiapa yang lalu dekat situ mesti akan diganggu. Dipendekkan cerita, pukul 8 pagi mereka sampai di Bandar Kerinci. Check in, berehat kejap sebelum ke tempat kerja. Mereka akan berada di Kerinci selama 3 hari dan buat keputusan akan pulang ke Malaysia melalui perjalanan Kerinci, Padang, Jakarta dan terus ke Malaysia. 3 hari kemudian mereka semua pulang ke Jakarta ikut Padang dan akan berada di Jakarta selama 2 malam sebelum balik ke Malaysia. Sampai dekat Jakarta, Abang Syukur, Chua dan Kasim check in hotel yang berdekatan dengan pejabat. Senang, jalan kaki je nak pergi pejabat. Chua dan Kasim pulang ke Malaysia awal sehari daripada Abang Syukur. Petang tu, Abang Syukur jumpa Pijo dekat restoran makanan segera. Mereka berbual dan bercerita tentang Sam yang dianiaya Danny sebab masih tak boleh terima kejadian yang menimpa Danny tu. Pijo kata beberapa hari lepas dia ada jumpa adik perempuan Danny, si Aspa tu. Aspa bagi tahu Danny ada datang jumpa dia. Kemudian Pijo cadangkan Abang Syukur pergi jumpa Aspa. Abang Syukur setuju dan Pijo terus telefon Aspa. Lepas telefon, Pijo bagi tahu Aspa nak jumpa mereka malam nanti dekat Blok M di sebuah kafe. Malam tu mereka semua berkumpul di kafe tersebut. Aspa datang dengan bapaknya, Pak Kamsan. Lepas bersalaman dan pesan minuman, Aspa bagi tahu Danny ada datang jumpa dia dan merayu supaya lepaskan tali pocongnya. Danny datang dalam bentuk pocong, mukanya sedih sangat. Kemudian Pak Kamsan tanya Pijo, ada tak apa-apa yang boleh buat untuk tenangkan si Danny ni? Kata Pijo, suka tak suka kita kena buka ikatan dia. Walaupun semua tahu benda tu mustahil nak buat, lebih-lebih lagi Abang Syukur yang memang tak berani nak bersemuka dengan pocong, apatah lagi nak buka ikatannya. Kata Pijo lagi, sepatutnya yang kena ambil tanggungjawab untuk buka ikatan tali pocong tu adalah Sam.
Tapi Sam tengah ikut sangat kata hatinya yang panas baran tu, sampai anaya abang dia sendiri, si Danny. Aspa suruh Abang Syukur nasihatkan Sam, memandangkan Sam pernah rapat dengan Abang Syukur dulu. Abang Syukur hanya kata dia akan cuba. Pak Kamsan harap sangat Abang Syukur dapat nasihatkan Sam sebab tak sanggup tengok Danny terus bergentayangan. Mula-mula dulu masa Robert dan Pijo bagi tahu Pak Kamsan dan Aspa, mereka tak percaya. Tapi bila Danny datang jumpa mereka, barulah mereka percaya dan yakin lepas Sam mengaku perbuatannya. Lepas berbual malam tu, Pijo hantar Abang Syukur balik ke hotel dan minta nombor telefon Sam dari Pijo. Sebelum tidur, Abang Syukur hantar WhatsApp pada Sam. Sam, esok sarapan sama aku pukul 9 pagi dekat hotel. Sam hanya jawab okey je. Esoknya, tepat pukul 9 pagi, Sam bersarapan dengan Abang Syukur. Abang Syukur tak tahu macam mana nak sampaikan pesan ayah dan kakaknya semalam. Lepas tengok Sam dalam keadaan selesa, Abang Syukur bersuara, Sam, bantulah Danny. Aku dah buat salah aku. Betul-betul rasa bersalah sekarang. Kalaulah aku guna akal dari hati, mungkin ini pandangan aku. Sama ada kau dengar atau tak, terpulang pada kau. Disebabkan kau yang buat Danny jadi macam ni, jadi kau lah yang kena buka tali pocong Danny tu. Demi Danny, Sam. Lepas tu Sam kata dia akan ke kubur Danny malam nanti dan suruh Abang Syukur teman dia. Cepat-cepat Abang Syukur menolak sebab dia tahu mesti malam nanti Danny datang dalam bentuk pocong, bukan dalam bentuk manusia. Dahlah Abang Syukur cukup pantang dengan pocong. Kemudian Abang Syukur suruh Sam ajak Robert dan Pijo je temankan dia. Lepas tu Abang Syukur terus telefon Pijo dan bagi tahu yang Sam setuju nak bukakan tali pocong Danny. Kemudian Abang Syukur dan Sam sambung sarapan semula. Masa tengah sarapan tu, Pijo telefon. Dia cakap malam nanti bukan dia dengan Robert je yang teman Sam, tapi Pak Kamsan dan Aspa pun akan ikut sekali. Sam sangat terharu bila Abang Syukur bagi tahu ayah dan kakaknya akan ikut teman dia malam nanti. Lepas sarapan, Abang Syukur naik ke bilik semula. Malam tu, Abang Syukur bermimpi Danny datang dengan senyuman yang berseri-seri, macam ucapkan terima kasih. Lusanya, Abang Syukur pulang ke Malaysia tanpa bertanya apa yang jadi malam tu pada Pijo dan Robert. Pertengahan Januari 2001, Abang Syukur mulakan hidup baru di Rusia selama setahun dan ditempatkan di sebuah hotel sebab syarikat tak nak kejadian seperti rompakan, buli dan apa saja yang membahayakan nyawa pekerjanya berlaku. Sebab dulu orang Rusia memang terkenal kasar dan ada yang suka ambil kesempatan pada orang luar. Tahun tu adalah tahun kedua Putin jadi presiden Rusia. Pintu ekonomi dari luar dibuka seluas-luasnya oleh Putin. Sebenarnya di Rusia, Abang Syukur ditempatkan di St. Petersburg, tapi dia kena tinggal dekat Moskow dulu sebelum dipindahkan ke St. Petersburg. Maka menginaplah Abang Syukur di sebuah hotel dekat tengah-tengah bandar Moskow untuk tempoh 12 ke 13 hari. Hotel tu hotel lama dan terkenal di Moskow. Abang Syukur dapat bilik dekat tingkat 2. Waktu tu Moskow musim sejuk. Moskow ni musim sejuk ke tak sejuk ke? Memang sentiasa sejuk. Malam tu, lepas makan malam, Abang Syukur tengok TV. Tak tahu pukul berapa dia terlelap, sedar-sedar dah masuk waktu subuh. Abang Syukur memang sentiasa bawa jam solat dia ke mana-mana. Lepas mandi dan ambil wuduk, dia betulkan posisi kompas untuk tentukan arah kiblat. Masa tengah betulkan posisi kompas tu, tiba-tiba bilik tu bergegar. Mula-mula Abang Syukur ingat gempa bumi, tapi tak ada pula bunyi siren kecemasan. Lepas berhenti bergegar, Abang Syukur pun mulakan solat. Masa tengah rukuk, punggung Abang Syukur macam kena tendang dari belakang sampai dia tersembam atas sejadah. Abang Syukur ingat punggung dia tersenggol dinding dekat belakang. Tapi masa Abang Syukur bangun dan tengok dinding tu jaraknya 2 meter dari tempat Abang Syukur tengah solat tu. Abang Syukur mulakan solat semula. Sama juga macam tadi. Masa tengah rukuk, kena tendang lagi sampai tersembam ke depan. Kali ni Abang Syukur bangun dan terus azan. Lepas azan, Abang Syukur pergi dekat dinding tu pula dan mula solat semula. Barulah tak ada apa-apa yang jadi. Lepas solat, sementara tunggu matahari muncul, Abang Syukur buka pintu balkoni, duduk atas kerusi yang ada dekat balkoni tu sambil hisap rokok. Tengah asyik hisap rokok tu, tiba-tiba kerusi yang Abang Syukur duduk tu terangkat dalam 3-4 inci. Spontan Abang Syukur terus melompat ke depan dan tengok kerusi tu masih terapung macam ada yang pegang. Kemudian kerusi tu dilemparkan ke arah Abang Syukur. Tak sempat dia nak mengelak, terlihat satu bayangan hitam masuk ke dalam bilik dan terus hilang. Hari tu Abang Syukur rasa macam nak lari je, tapi tak tahu nak lari ke mana. Nak minta tolong, siapa pula yang nak tolong? Selama ni belum pernah Abang Syukur jumpa hantu yang ganas macam hantu dekat Rusia tu. Cukup masa, Abang Syukur keluar ke pejabat dan diperkenalkan dengan pekerja-pekerja dekat Moskow tu. Salah seorang pekerja berasal dari Abu Dhabi, iaitu Malik Kamal. Rasa seronok sebab ada kawan Islam di bumi Rusia tu. Abang Syukur rasa lega bila dapat tahu Malik pun ditempatkan dekat hotel yang sama dekat tingkat 5. Tapi Abang Syukur tak ceritakan apa yang dia alami lagi. Lepas seharian bekerja, Abang Syukur pun balik ke hotel, buat apa yang patut sebelum bersiap-siap untuk tidur.
Dalam setengah jam Abang Syukur terlelap. Tiba-tiba Abang Syukur rasa badan dia macam terapung. Bila dia buka mata, betul-betul siling depan muka dia. Bila toleh kepala, Abang Syukur nampak katil dan seluruh isi dalam bilik. Dekat bawah, Abang Syukur terus bertakbir Allahu Akbar. Serta merta dia terhempas atas katil yang jaraknya dengan siling lebih kurang 3 meter. Belum sempat Abang Syukur nak bangun, muncul satu wajah depan muka dan menjerit sangat kuat sampai Abang Syukur terpaksa tutup telinga dia. Abang Syukur terus bertakbir lawan jeritan makhluk tu dan akhirnya hilang entah ke mana. Cepat-cepat Abang Syukur hidupkan semua lampu dalam bilik tu. Sepanjang malam Abang Syukur hanya tidur-tidur ayam je atas sofa dalam ketakutan. Esoknya Abang Syukur ceritakan kejadian malam tadi pada Malik. Rupanya Malik pun kena juga dan mereka setuju untuk menginap satu bilik. Sejak duduk sebilik tu, kalau salah seorang nak solat, seorang lagi kena baca ayat kursi dengan kuat supaya solat tak diganggu. Itu kejadian dekat Moskow. Dekat St. Petersburg pula ada kejadian lain. Akhirnya Abang Syukur ditempatkan di St. Petersburg, satu kawasan yang jauhnya lebih kurang 600 km dari Moskow. Dekat St. Petersburg, Abang Syukur duduk di sebuah hotel dekat Malaya Street. Katanya hotel tu adalah hotel tertua di St. Petersburg. Maka jadilah hotel tu sebagai rumah Abang Syukur selama lebih kurang setahun. Bangunan hotel tu kalau tengok dari luar macam sebuah bangunan kedai warna merah bata, tapi dekorasi dalaman hotel tu sangat cantik. Bilik Abang Syukur dekat tingkat 2, tengah-tengah bangunan, berdekatan dengan tangga. Hari pertama menginap dekat hotel tu, Abang Syukur disambut oleh seorang porter atau bellboy di lobi hotel. Lepas siap segala urusan penginapan, Abang Syukur dibawa oleh porter menuju ke bilik. Perbualan Abang Syukur dengan porter tu boleh dikatakan macam ayam dan itik. Masing-masing tak faham. Porter tu pula tak tahu bahasa Inggeris. Setiap perbualan kena guna bahasa isyarat. Sampai dekat bilik, porter tunjukkan sekeliling apa yang ada dalam bilik tu. Abang Syukur hanya mengangguk je. Lepas bagi tip 5 rubel dekat porter tu, dia pun beredar. Masa Abang Syukur tengah kemas-kemas barang, dia ternampak duit 5 rubel yang dia bagi dekat porter tadi ada atas meja TV. Abang Syukur rasa mungkin porter tadi sengaja tinggalkan duit tu, atau mungkin marah sebab bagi tip sikit sangat. Yelah, baru dekat 30 sen duit Malaysia. Lepas siap kemas, Abang Syukur pun tidur. Malam tu dia tidur sangat lena. Paginya lepas solat subuh dan bersiap, Abang Syukur turun ke bawah nak sarapan sementara tunggu pemandu syarikat yang akan bawa Abang Syukur ke pejabat buat pertama kali. Masa Abang Syukur tengah berjalan menuju ke restoran hotel tu, dia tengoklah gambar-gambar lama tentang hotel tu dekat dinding. Hinggalah Abang Syukur tengok satu gambar seorang lelaki. Bila tengok betul-betul, memang sah. Itu gambar portal semalam. Abang Syukur tengok bingkai gambar. Tertulis nama portal dalam bahasa Rusia dan bertarikh tahun 1925. Abang Syukur mula rasa pelik dan terus tanya resepsionis dekat situ. Kata resepsionis, itu adalah gambar penyair terkenal Rusia bernama Sergei Yesenin yang telah mati dalam hotel tersebut kerana kemurungan. Abang Syukur pun bagi tahulah resepsionis tu dia jumpa dengan lelaki dalam gambar tu dan tunjukkan bilik semalam. Resepsionis tu hanya tersenyum dan bagi tahu benda tu perkara biasa dekat hotel ni dan Abang Syukur akan jumpa macam-macam lagi kejadian pelik. Itulah kejadian pertama bila Abang Syukur jejakkan kaki di St. Petersburg. Hari pertama Abang Syukur dekat pejabat, tak banyak benda yang menarik kecuali stres sebab masalah bahasa. Jarak dari pejabat ke hotel lebih kurang 1 km. Jadi masa balik kerja, Abang Syukur buat keputusan nak balik jalan kaki je. St. Petersburg ni adalah sebuah bandar yang padat dan sentiasa sibuk. Perjalanan pulang ke hotel dalam keadaan sejuk, jadi tak adalah rasa penat sangat. Waktu tu nak cari makanan halal dekat St. Petersburg memang susah sangat. Abang Syukur beli roti dan butter je untuk makan malam hari tu. Sampai dekat hotel, Abang Syukur nampak porter semalam tengah bersandar dekat dinding sambil isap rokok tepi pintu hotel. Abang Syukur terus datang dekat portal tu sambil hulurkan roti, tapi ditolak dengan baik. Lepas tu Abang Syukur bersandar sambil isap rokok dan cuba bersembang dengan porter tu. Abang Syukur pun tak tahu kenapa dia tak rasa takut walaupun dia dah tahu siapa porter tu sebenarnya. Lepas isap rokok dengan porter tu, Abang Syukur naik ke bilik. Porter tu hanya angkat topi pada Abang Syukur. Itulah kali terakhir Abang Syukur jumpa porter tu sampailah Abang Syukur check out dari hotel tu lebih kurang setahun kemudian tinggalkan St. Petersburg. Malam tu masa Abang Syukur baru nak terlelap, tiba-tiba dia terdengar bunyi macam rantai diseret. Bunyi tu datang dari koridor laluan hotel tu. Dari hujung koridor ke hujung koridor, bunyi rantai tu diseret. Abang Syukur bangun dah buka pintu. Dia tengok dah ada penghuni bilik lain yang buka pintu juga. Mereka saling berpandangan. Bunyi rantai diseret tu masih kedengaran lagi. Tiba-tiba bang, bunyi salah satu pintu dekat koridor tu macam dihempas, tapi tak tahu pintu bilik yang mana satu. Serta merta bunyi rantai diseret tu pun hilang. Abang Syukur pun tutup pintu dan cuba tidur semula. Dalam keadaan mamai, Abang Syukur terdengar pula suara perempuan menjerit dan sesekali merintih macam kesakitan. Abang Syukur malas nak ambil tahu dan terus tidur. Sedar-sedar je jam solat berbunyi. Lepas solat subuh dan bersiap, Abang Syukur turun ke bawah untuk sarapan dan kebetulan Abang Syukur terjumpa dengan penghuni bilik yang sama tingkat dengan dia semalam. Mereka berbual kejap dan
yang penghuni tu kata, lepas dia dengar jeritan perempuan tu, dia buka pintu bilik dan dia nampak seorang wanita pakai pakaian lama tengah berjalan sambil merintih menembusi salah satu pintu bilik dekat sebelah bilik Abang Syukur. Bila dengar perkataan sebelah bilik Abang Syukur ni, Abang Syukur terus terbayang yang bukan-bukan. Lepas sarapan, Abang Syukur berjalan kaki menuju ke ofis. Habis kerja petang tu, sampai je hotel, dia menuju ke restoran untuk minum petang dan makan malam. Masa Abang Syukur tengah makan, ada seorang wanita duduk sebelah meja dia. Lepas pesan makanan, wanita tu tegur Abang Syukur dan perkenalkan diri sebagai Catherine daripada Norway. Masa tu Abang Syukur makan roti bakar dan telur dadar je. Catherine pelik tengok Abang Syukur sebab makan menu sarapan pagi. Lepas Abang Syukur bagi tahu dia orang Islam, baru Catherine faham. Lepas berbual, Abang Syukur minta diri untuk naik ke bilik. Masa tu Abang Syukur betul-betul tak ingat tentang cerita bilik sebelah. Sebelum tidur, Abang Syukur belik-belik kertas kerja dia. Tiba-tiba terdengar satu dentuman pintu dihempas sangat kuat. Abang Syukur tengok jam, lebih kurang pukul 9 malam. Dia ingat ada orang mabuk. Tak lama lepas tu, Abang Syukur terdengar suara bertengkar. Tapi yang peliknya, dengar suara perempuan je. Kuat sangat suara tu. Lepas tu terdengar bunyi kaca dilempar ke dinding dan berkecai. Lepas dengar bunyi kaca pecah tu, suasana terus jadi sunyi. Abang Syukur pun beranikan diri buka pintu bilik. Tapi tak ada apa-apa. Abang Syukur pun tutup pintu bilik dia semula. Dan bila dia pusing badan, Abang Syukur nampak seorang perempuan tengah duduk dekat bucu katil dia. Abang Syukur terus terkaku depan pintu bilik sambil perhati sosok perempuan tu duduk diam sambil menunduk. Lama Abang Syukur perhati sosok tu. Nak lari tak boleh, kaki tak boleh bergerak. Tiba-tiba sosok wanita tu bangun dan berjalan sambil tundukkan kepala menuju ke arah Abang Syukur yang terkaku depan pintu. Semakin dekat, semakin menggigil Abang Syukur rasa. Bila sosok wanita tu betul-betul berada depan dia, wanita tu dongakkan kepala, pandang muka Abang Syukur sambil cakap sesuatu yang Abang Syukur tak faham. Sayu je bunyi suaranya. Lepas selesai bercakap, wanita tu berjalan tembus badan Abang Syukur macam kabus. Terasa sangat sejuk. Kemudian baru Abang Syukur boleh bergerak. Cepat-cepat dia masuk bilik air, ambil wuduk dan cuba tidur. Tak tahu berapa lama tertidur, Abang Syukur terbangun bila jam solat dia berbunyi. Lepas solat dan bersiap, Abang Syukur pun nak turun ke bawah pergi sarapan. Masa Abang Syukur buka pintu bilik, dia tengok ada sekumpulan polis Rusia berada dalam bilik sebelah bilik dia tu. Abang Syukur pun berhati dia sambil lalu. Lepas sarapan, Abang Syukur berjalan kaki ke ofis. Dalam perjalanan tu, dia terserempak dengan 2-3 orang polis Rusia. Dan Abang Syukur baru perasan pakaian polis dekat bilik sebelah tadi dengan pakaian polis yang dijumpa dekat luar ni sangat berbeza. Pakaian polis dekat bilik tadi macam pakaian polis lama. Dekat luar ni pula pakaian polis moden. Dalam perjalanan ke ofis tu, Abang Syukur asyik terfikir kejadian dekat bilik sebelah tadi. Pelik. Lepas pulang dari ofis, Abang Syukur jumpa dengan Catherine yang dah janji akan tunjukkan dia kedai makanan yang halal yang ada dekat St. Petersburg. Mereka menyelusuri Jalan Malaya. Kedai makanan tu terletak dekat hujung jalan. Lepas pesan makanan, Abang Syukur ceritakan apa yang dia alami dekat hotel tu. Catherine hanya tersenyum sebab dia yang dah tinggal hotel tu selama 2 tahun dekat tingkat 4 hotel, dah lali dengan segala penampakan atau kejadian-kejadian tu yang macam diulang-ulang. Kata Catherine, kejadian tu hanya berlaku masa mula-mula menginap je, macam salam perkenalan. Cuma pasal porter tu je Catherine tak pernah jumpa. Pasal bilik sebelah tu pula, kata Catherine, kejadian tu berlaku awal tahun 1890-an, di mana seorang isteri artis telah dibunuh oleh teman lelakinya. Tapi kes tu kekal misteri yang tak terungkai sampai sekarang. Lepas makan, mereka berdua pun berjalan pulang ke hotel. Catherine nak singgah kedai sebenarnya kejap. Abang Syukur terus pulang ke hotel. Sampai dekat bilik, Abang Syukur nampak ada satu sambung surat yang diselitkan bawah pintu. Abang Syukur ambil dan letak surat tu atas meja. Lepas tu bersiap-siap nak solat dan buat kerja yang dia bawa pulang tadi. Masa Abang Syukur buat kerja, tiba-tiba dia terasa sangat sayu. Entah kenapa datangnya perasaan tu pun Abang Syukur tak tahu. Masa dalam keadaan sayu tu, Abang Syukur teringatkan surat yang dia letak atas meja. Abang Syukur ambil dan buka. Lepas tu dia termenung. Surat tu dari Catherine. Kemudian bulu roma dia terus meremang. Untuk pengetahuan, surat tu hilang dalam beg Abang Syukur masa dekat London. Isi surat tu berbunyi, terima kasih kerana sudi temankan aku. Terima kasih kerana tak pandang rupa aku. Terima kasih berbual-bual dengan aku, Catherine. Esoknya pagi-pagi lagi Abang Syukur ke resepsionis dan tanya siapa yang selitkan surat bawah pintu bilik dia. Dan jawapan resepsionis tu membuatkan Abang Syukur ternganga. Tiba-tiba duty manager datang dan tegur Abang Syukur. Bila nampak Abang Syukur dalam kebingungan, manager tu ajak Abang Syukur pergi sarapan dan ceritakan siapa Catherine sebenarnya. Menurut manager tu, lebih kurang 2 tahun lepas, Catherine menginap di salah satu bilik dekat tingkat 2.
Satu malam, Catherine telefon resepsionis sebab dia kena gangguan-gangguan yang tak jelas. Tapi resepsionis tak endahkan sebab bagi resepsionis itu perkara biasa yang berlaku dekat hotel tu. Dekat waktu subuh, sekali lagi resepsionis dapat panggilan dari Catherine dan masih tak diendahkan. Esoknya, housekeeping jumpa Catherine mati gantung diri dalam bilik, iaitu bilik sebelah bilik Abang Syukur. Sejak kejadian tu, bilik tu tak dijual pada pelanggan lagi sebab Catherine adalah orang yang kedua gantung diri dalam bilik tu. Abang Syukur tanya juga pasal polis pakai uniform lama tu. Manager tu cerita sama macam yang Catherine ceritakan. Bila Abang Syukur cerita yang petang semalam dia keluar makan dengan Catherine dekat kafe hujung Malaya Street tu, manager tu cuma tersenyum dan suruh Abang Syukur pergi ke tempat semalam. Kata manager tu, dekat ujung jalan tu hanya ada sebuah bank je sebab simpang antara jalan Malaya dan Italian tu adalah jalan kecil. Lepas sarapan, sebelum pergi office, Abang Syukur buat keputusan nak tengok apa yang ada dekat hujung jalan Malaya Street tu. Memang betul, ada sebuah bank je dekat hujung jalan ni. Abang Syukur mula rasa pelik. Dalam perjalanan nak ke office tu, Abang Syukur terfikir, apalah yang dimakan semalam. Sampai dekat office, Abang Syukur disapa oleh A, seorang Rusia, sebab dia tengok Abang Syukur macam kurang sihat. Abang Syukur pun ceritakan segala kejadian yang dialami dari mula-mula menginap dekat hotel tu sampailah kejadian malam tadi. Kata si A, kalau mengikut kepercayaan Gypsy Rusia, orang yang boleh nampak dan berkomunikasi dengan orang yang dah mati ni, orang tu adalah seorang ahli sihir. Lepas kejadian tu, Abang Syukur tak alami kejadian aneh lagi. Betul kata Catherine, semua kejadian tu hanya sementara je. Setelah setahun berada dekat Rusia, Abang Syukur dipanggil pulang ke Malaysia. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Dosa.